Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Pak Chu. Jadi pada kali ini Pak Chu akan menceritakan kembali macam mana kejadian petroleum tu dan juga macam mana dia berpindah daripada satu tempat ke satu tempat dan macam mana dia tu berada di dalam takungan minyak ataupun kalau orang putih dia kata ada reservoir. Jadi sebenarnya kalau kita tahu, kalau ingat kembali apa yang Pak Chu cerita dulu tentang karbon yang dah menun jauh daripada hutan, masuk dalam sungai, kemudian dibawa oleh sungai, masuk ke dalam laut dan kemudian terendap bersama-sama dengan lempung dan sebagainya, akan jadi dalam batu sedimen. Sedimen dia berwarna hitam macam ni, kita bagi shell yang hitam. Jadi daripada sinilah karbon yang ada di dalam shell itulah akan membentuk petroleum. Tetapi prosesnya bukan senang macam tu. Prosesnya adalah memang agak kompleks dan memerlukan masa yang panjang. Jadi bila timing ataupun masa tu mesti kena sesuai dengan suhu dan tekanan yang sesuai, maka berlakulah perubahan daripada karbon tu kepada hidrokarbon. Jadi hidrokarbon itu adalah daripada minyak dan juga gas. Jadi selepas daripada terbentuknya minyak dan gas tadi, maka komponen ini akan bergerak di dalam batu punca. Daripada batu punca tadi dengan secara dipanggil dia sebagai fracking. Dia akan sebabkan tekanan yang tinggi hasil daripada pembentukan minyak dan gas tadi, maka membuatkan dalam batu shell ni tadi pecah dan kemudian menyebabkan ada ruang-ruang ataupun retakan-retakan yang membolehkan hidrokarbon tadi bergerak daripada batu punca ke carrier bed ataupun batu pembawa. Jadi batu pembawa itu sebagaimana yang Pak Chu cerita dulu, mestilah dia tu poros dan kemudian minyak dan gas boleh lalu melaluinya. Dan kemudian dia akan bergerak terus sampailah kepada satu tempat di mana dia tak boleh dah bergerak dah. Dia tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak dan kemudian berlakulah pengumpulan minyak dan gas tadi di satu, dia panggil satu takungan. Jadi takungan itu adalah takungan yang kita panggil dia sebagai reservoir ataupun takungan minyak. Di mana jangan kita bayangkan takungan minyak itu satu tangki yang besar di bawah. Bukan tangki sebenarnya. Dia sebenarnya yang di dalam dia ada dalam batu macam ini je. Batu ni keras ni, tetapi di dalam tu dia ada ruang-ruang dia. Dari ruang-ruang yang ada itulah diisi oleh hidrokarbon. Dan daripada situlah berlakunya pengumpulan daripada makin lama makin banyak mengikut kepada masanya, kepada kadar pembentukan petroleum itu sendiri. Jadi macam mana sifat-sifat yang perlu ada kepada batu yang bersifat takungan tadi, mesti dia ada pori-pori yang ada di dalam tu. Pori-pori bermakna pori-pori yang boleh menyimpan air. Kalau air ada dalam tu dan kemudian air boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Jangan menganggapkan bahawa petroleum tu duduk dalam pasir di bawah sana, berkilo-kilometer di bawah permukaan bumi. Itu satu anggapan yang salah. Dia sebenarnya duduk dalam batu. Batu dia adalah batu pasir, ataupun kalau batu yang selain daripada pasir, ada batu pasir adalah dalam batu kapur. Itu adalah dua jenis batuan yang biasa, yang bertindak sebagai batu takungan ataupun reservoir rocks. Jadi macam mana kalau sekian ni kita nak cerita secara lebih senang supaya kita memahami sifat-sifat batuan takungan ini adalah, jadi umpama macam inilah. Ini adalah sponge yang rumah kita, orang perempuan buat cucuk bunga tu kan, dia ringan tapi dia keras.
sebab dia dah mengalami, dia tak gam ke apa, Pak Chu pun tak tahulah macam mana cara dia buat, tetapi benda ni poros, ringan dia benda ni, tapi dia kuat. Maknanya dengan kata lain, dia tu adalah boleh bertahan dengan bentuk dia, bukan sebagai benda sponge biasa kita picit dia akan mengecut, tapi ini tidak. Jadi ini seumpamanya kalau sekiranya kita sponge ini yang ada banyak pori, kita rendam dia dalam air. Jadi kalau Pak Chu rendam dalam air macam itu, bermakna air itu akan meresap ke dalam sponge tu. Jadi air yang meresap ini adalah, tengok tak dia punya peringkat dia, itu adalah air yang ada menitik tak air? Tak ada menitik. Ini adalah merupakan air yang ada di dalam batu. Begitu juga dengan hidrokarbon yang kita ada di dalam takungan itu adalah ada di dalam batu dan tidak menjejaskan batu itu sendiri. Batu itu masih lagi dalam bentuk asal dia, tetapi yang mengisi adalah ruang-ruang sebenarnya. Ruang-ruang yang ada di antara butiran-butiran di dalam batu pasir berkenaan, kalau sekiranya dia itu adalah batu pasir. Jadi itulah fenomena yang perlu ada dalam sesuatu, ataupun sifat-sifat atau properties yang perlu ada di dalam batu takungan. Jadi di dalam inilah maka air, kalau sekiranya ada tenaga daripada sini, tekanan daripada kanan, dia akan keluar ikut kiri. Macam itulah proses dia. Sebab ada perhubungan di antara satu ruang dengan satu ruang yang lain. Bermakna berlakunya pengaliran yang secara efektif. Itulah salah satu daripada batu sebagai batu takungan yang baik. Jadi pada kebiasaannya dalam batu pasir macam ini, dia punya, kita sebagai ahli geologi kena pastikan berapa keperatusan porosity yang ada. Jadi kalau ada setengah tu porosity-nya besar di mana ada sifat-sifat dia lah, butiran-butiran dia tu dalam jenis butiran ni macam mana, bentuk butiran ni macam mana, kemudian ada yang simin ni apa dia, dan kemudian daripada situlah maka kita dah boleh buat satu perkiraan dia punya porosity dia. Jadi porosity dia adalah pada kebiasaannya di dalam batu reservoir ataupun batu takungan ini adalah lebih kurang dalam 30 ke 60%. Jadi kalau di bawah pada 30%, bermakna dia tu adalah dia sebagai batu takungan juga, tetapi batu takungan yang tak banyak menakung minyak dan gas. Jadi kalau sekiranya porosity dia tinggi, mana dia berupaya untuk menakung minyak dan gas yang banyak. Tapi kalau porosity yang rendah, dia akan dapat kurang dia punya sifat takungannya. Jadi itulah sifat-sifat utama yang perlu ada di dalam batuan takungan ini. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan semua dan adik-adik semua faham bahawa yang dikatakan takungan minyak ataupun reservoir minyak itu adalah di dalam batu yang keras, bukan batu yang lembut. Jadi kalau batu yang keras bermakna kalau sekiranya minyak yang ada di dalam tu keluar melalui tekanan yang ada, maka tidak menjejaskan batuan berkenaan. Jadi ada juga setengah-setengah yang boleh menjejaskan batuan pun ada juga, tetapi dia akan, apabila berlakunya perkara berkenaan, berlakunya pemendapan, tapi pemendapan pun tidaklah terlampau ketara, taklah terlampau banyak sangat hasil daripada pengeluaran minyak berkenaan. Jadi kita bayangkanlah betapa sedikitnya petroleum yang ada di dalam cuma dalam pori-pori yang ada di dalam batuan, dan kemudian kita sekarang ni kita dapat pengeluaran minyak berjuta-juta barrel yang dikeluarkan. Jadi kita tak heranlah bahawa kalau sekiranya dalam satu kawasan yang luas dan satu lapisan batu takungan yang tebal, dia akan boleh menghasilkan minyak yang banyak dari segi
dari segi jumlahnya, dan itulah yang paling utama. Kita kena pastikan atau kita kena faham bahawa takungan di bawah itu bukan kolam minyak yang ada di bawah, tetapi dia adalah merupakan minyak yang ada di celah-celah batu di dalam takungan minyak. Jadi itu sajalah yang Pak Cu dapat berkongsi pada kali ini tentang sifat-sifat atau bentuk-bentuk takungan minyak. Jadi selepas ini akan Pak Cu ceritakan kisah-kisah yang berlainan, yang berkaitan juga dengan minyak dan gas. Jadi sekian saja daripada Pak Cu pada kali ini. Mudah-mudahan perkongsian ringkas ini akan memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.